Tak, ada kursi. Ayolah. Bukan kursi, ada kursi. Ustaz silap Ustaz. Ada kursi, bukan kursi. Ada. Gaji kau ada. Kau ada pokok kursi tak? Jangan gerak. Gelak tak apa. Boleh gelak. Gelak tak boleh. Tak apa. Baik, kita mulakan kuliah agama kita malam ni dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan menjaga amal soleh serta bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bara Islamu ghariban wa sya'uru ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah. Ya hormati Fadilatul Imam kita Ustaz Zamri, seluruhnya tak lupa juga Fadil Ustaz Azhar, kemudian Tuan Bilal kita, seluruhnya pengerusi surau, jawatankuasa surau, sidang jemaah muslimin rahmatullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan budi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ni untuk kita sambung kuliah kita. Kuliah hadis hadis kursi insya-Allah, bukan kerusi. Jadi kelakar malam ni. Ada yang ambil kursi, tak apa, alhamdulillah. Jadi malam ni kita sambung hadis berkenaan bab haji ritual, kelebihan hari Arafah. Dah selesai. Doa Nabi pada hari Arafah, betul tak? Doa Nabi pada hari Arafah. So kitab kita ada dua kan, tafsir dengan hadis kursi. So tafsir macam mana? Tangguh dulu ya. Kursi lah. Okay. InsyaAllah kita terus sambung berkenaan hadis kursi ni. Jalan tak ni? Jalan.
Jalan insya-Allah. Baik. Jadi malam ni kita lihat doa Nabi pada hari Arafah. Kemudian balasan orang yang berkemampuan namun tidak mengunjungi Baitullah. Seterusnya kita masuk nanti bab kitab kematian. Bab kematian. Tengoklah sampai ke tidak bab kematian malam ni. Jadi insya-Allah melihat pada hadis yang pertama, doa Nabi pada hari Arafah. Diriwayatkan daripada Abbas bin Mirdas Al-Sulami. Diriwayatkan daripada Abbas bin Mirdas Al-Sulami anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam da'a li ummatihi asyiyata Arafata bil maghfirah fa ujiba inni qad ghafartu lahum ma khala zalima fa inni akhizu lil mazlumi minhum qala ayyu rabb in syi'ta a'taita al mazlum minal jannah wa ghafarta lil zalimi falam yujab asyiyatahu falamma asbaha bil muzdalifah ada doa fa ujiba ila ma sa'ala qala fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala tabassama ataupun tabassam faqala lahu Abu Bakar wa Umar bi abi anta wa bi ummi inna hazihi sa'ah ma kunta tarhaqu biha famal ladzi adhakaka hadahakallahu sinnaka qala inna aduwallahi iblis lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhadha turab fa'ajala yahsuhu ala ra'si wa yad'una bil wail was-subur wa yad'una bil waili was-subur fa'adhakani ma ra'aitu min jaza'ihi atau kama qala Rasulullah SAW. Dan ini diskusi ini terima daripada Abbas bin Mirdas As-Sulami. Anna Nabi SAW da'a li ummati. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW satu hari dia berdoa kepada umat dia. Satu hari Nabi berdoa kepada umat baginda Rasulullah. Asyiyata Arafah bil maghfirah. Di mana Nabi berdoa itu, Nabi berdoa pada satu pagi di Arafah. Apa yang Nabi doa? Bil maghfirah, dengan keampunan kepada umat Rasulullah SAW. Itu Nabi doa lah. Kerana Nabi ini tertahulah sayang kepada umat baginda Rasulullah. Sebabnya Nabi bila Nabi nak wafat, Nabi kata ummati ummati ummati, umatku. Nabi tak kata mali hataku. Nabi tak kata untaku, tanahku. Nabi tak kata macam tu. Ataupun rumahku, isteriku. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata ummati, umatku. Berlainan kepada kita ni sebagai manusia biasa. Biasanya kalau kita nak mati, biasa siapa yang kita panggil? Isteri kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, mak kita, ayah kita dan sebagainya lah. Itulah yang biasa dipanggil lah waktu seorang itu nak meninggal dunia. Jadi berlainan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ujiba, lalu diperkenankan. Fa ujiba, lalu dijawab, bukan berkenan, dijawab. Inni qad ghafartu lahum ma khala zalim. Sesungguhnya aku telah ampunkan bagi mereka itu selain daripada orang-orang yang zalim. Jadi semua umat Rasulullah ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma khala zalim, kecuali orang-orang yang melakukan kezaliman. Fa inni akhizu bil mazlum minhum. Kerana sungguhnya aku akan menghukum
orang yang zalim bagi pihak orang yang dizalimi. Itu kata siapa tu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inni akhizu lil mazlum minhum. Semuanya aku, kata Allah, aku akan menghukum. Akhizu maksudnya menghukum, atau mana asal akhizu ini mengambil. Di sini bukan mana mengambil, maksudnya menghukum lil mazlum, orang-orang yang dizalimi daripadanya. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ai rabbi in syi'ta a'taitul mazlum minal jannah wa ghafarta lizalimi falam ujib asyiyatahu. Lalu baginda Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Tuhanku, jika kau kehendaki, engkau berikan syurga kepada orang yang dizalimi dan kau mengampunkan dosa orang yang zalim. Itu maksudnya lah. Boleh tak ya Allah, kalau seandainya ialah yang dizalimi kau masuk syurga, dan yang tak zalim ni janganlah kau kata kau masuk neraka. Maknanya kau ampunkanlah dosa-dosa orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Macam tu. A'taital mazlum minal jinnah wa ghafarta lizalimin. Kalau boleh kau berikanlah syurga kepada orang yang kena zalim, wa ghafarta, dan kau ampunkan kepada orang yang menzalimi. Falam ujib asiyatahu, tetapi tuan-tuan apa yang berlaku, doa Nabi tadi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asiyatahu mana pagi itulah. Pagi itu maksudnya pagi itu di mana? Di Arafah. Arafah ni salah satu tempat yang mustajab doa. Ketika orang musim haji kan, dia ada beberapa tempat yang mustajab doa. Artinya ialah padang Arafah. Wukuf di Arafah berlaku pada mulai daripada 9 Zulhijjah, mulai daripada gelincir matahari pada 9 Zulhijjah, dan dihabisi dia punya kesudahannya sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Itulah tempoh untuk kita orang jemaah haji ini wukuf di Arafah. Jadi Arafah ni satu tempat yang mustajab doa. Atau lagi, mana lagi tempat yang mustajab doa? Di Mina pun sama juga. Di Muzdalifah pun tempat yang mustajab juga doa. Kemudian ketika tawaf di Baitullah, tempat yang mustajab doa. Lepas tu di tempat melontar tu Jamratul Aqabah Wusta dan Ula pun termasuk juga. Tempat sa'i daripada Bukit Safa ke Marwah pun juga tempat-tempat yang mustajab untuk orang berdoa lah. Sebab kalau kita tengok orang pergi haji, tengok masing-masing bawa buku haji, bawa buku doa kan, bawa buku doa. Kenapa? Kerana ada tempat-tempat tertentu tu kan yang mustajab doa. Bagi orang yang mahir doa, dia senanglah dia hafal doa. Ni yang tak main ni macam mana? Paksalah bawa buku yang dibagi oleh tabung haji tu lah, buku doa tu. Pergilah ke mana Kulu Kili kan, sampailah habis. Mengerjakan rukun haji dan juga mengerjakan wajib haji. Rukun haji ada berapa tuan-tuan? Rukun haji ada 6. Wajib haji ada berapa? Wajib haji pun ada 6. Tapi ketika melakukan benda tu dia berlaku serentak. Ketika mengerjakan rukun haji dan ketika melakukan wajib haji, dia akan berlaku serentak. Dia akan selang-seli begitulah. Pertama contohnya, wajib kita mesti melakukan rukun haji dahulu. Yang pertama mestilah niat untuk mengerjakan umrah. Niat untuk mengerjakan haji. Bila niat mengerjakan haji ni dah termasuk rukun haji. Lepas tu kita pergi step ke seterusnya, iaitu niat di miqat. Niat di miqat. Okey? Jadi niat di miqat ni dah termasuk dalam wajib haji. Dia dah masuk wajib haji. Tadi rukun haji. Lepas tu berpindah kepada rukun haji. Kemudian yang ketiga, kita pergi kepada rukun haji lagi, wajib haji, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika mengerjakan haji. Ada lebih kurang dalam 13 perkara lah dilarang kita daripada melakukan. Kalau seandainya kita melakukan wajib haji ini, melanggar wajib ini, maka kita akan dikenakan down. Lepas tu yang keempat, kita pergi pada rukun haji pula. Pertama tadi rukun haji, kita pergi pada step yang kedua tadi wajib haji. Pergi pada step yang ketiga, mana wajib haji lagi.
Step yang keempat masuk pada rukun haji balik. Dia dah berpindah ke rukun haji. Mana wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah dah masuk dalam rukun haji. Kemudian yang kelima, berpindah semula kepada wajib haji. Pindah wajib haji iaitulah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Gitu. Lepas tu pergi kepada step seterusnya. Wajib haji lagi. Iaitulah melontar Jamratul Kubra ataupun Jamratul Aqabah. Melontar Jamratul Aqabah ataupun Jamratul Kubra, jamrah besar, dengan menggunakan 7 biji anak batu. Nampak? Kemudian pergi pada step yang seterusnya. Pergi pada step seterusnya iaitulah bercukur ataupun bertahalul. Cukur dan tahalul ni dah termasuk dalam rukun haji balik. Dia dah masuk rukun haji. Lepas tu kita pergi pada step seterusnya, iaitulah bermalam di Mina pula. Bermalam di Mina ada 3 malam. Iaitulah pada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Kemudian kita pergi pada step seterusnya dalam wajib haji lagi, iaitulah melontar di ketiga-tiga jamrah. Kita melontar di Jamratul Aqabah, kemudian kita melontar di Jamratul Wusta dan Jamratul Ula. Kan? Ada 3 jamrah tu yang kena melontar lah. Lepas tu kita berpindah semula kepada rukun haji, iaitulah mengerjakan tawaf. Mengerjakan tawaf ni termasuk dalam rukun haji. Lepas mengerjakan tawaf, kita pergi pada sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nampak? Dah masuk pada rukun haji semula. Kemudian barulah tertib. Tertib ni termasuk dalam rukun haji. Semaknanya dia selang-seli benda tu berlaku antara rukun haji dengan wajib haji. Cuma bezanya rukun haji ni mesti dibuat. Kalau tak buat, maknanya hajinya tidak dikira sah. Tak sah haji. Wajib haji lain sikit. Wajib haji ni kalau tak buat pun tak apa, tapi kena diganti dengan dam. Itu wajib haji. Tak buat tak apa, tapi kan, maka diganti dengan dam pula. Dam pula banyak jenis pula, jenis dam dia. Kan? Tapi kebiasaan kita, kan, orang kita di Malaysia ni biasanya dia akan buat secara lengkap macam itulah. Rukun haji pun dibuat, kemudian wajib haji pun dibuat. Macam tadi ada tahallul tadi kan. Lepas bersyukur dah boleh tahallul. Itu tahallul awal. Tahallul pula 2. Satu tahallul awal dan kedua tahallul sani. Tahallul sani pula apabila dah sampai ke Mekah. Barulah tahallul sani. Kemudian ada lagi istilah nafar awal dengan nafar sani. Apa beza nafar awal dengan nafar sani? Nafar awal ini ialah apabila kita menyudahkan ketiga-tiga jamrah dalam bab melontar tadi pada 11 dan 12 Zulhijjah. 11 dan 12 Zulhijjah kita dah habiskan melontar. Tapi kalau seandainya kita nak sampai ke 13 Zulhijjah, mana kita dinamakan sebagai nafasani. Itu nafasani. Tu kena tahulah perbezaan-perbezaan. Sebabnya kalau kita nak pergi haji ni kena khusus haji. Kena khusus haji. Kalau tak khusus haji memang nanti cacar marba. Pening lah. Susah kita nak bezakan ni apa benda ni, tahallul apa, tahallul sani ke, tahallul awal ke dan sebagainya. Tu kena tahulah. Baik, seterusnya kita sambung pada hadis tadi. Wa ghafata li zami falam yujab asyiyatuhu, maka tidak diperkenankan akan doaku pada pagi itu. Falamma asbaha bil Muzdalifah, maka tak kala Nabi Muhammad SAW berpagi-pagi di Muzdalifah. Muzdalifah ni sepadannya dengan Arafah. Aana doa, lalu aku mengulangi doa tadi. Nabi ulang lagi doa. Apa doa Nabi tadi? Iaitulah minta keampunan kepada orang-orang yang buat zalim. Macam tu. Kemudian orang buat zalim pula masuk syurga. Kemudian orang yang melakukan zalim pula Nabi minta supaya dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ada doa, lalu aku mengulangi doa tadi. Fa ujiba ila ma'salah, lalu aku diperkenankan di atas apa yang aku minta. Lalu Allah Ta'ala memperkenankan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah SAW pun berkata,
Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kan ketawa. Beliau maksudnya Abbas bin Mihdad tadi. Qala maksudnya berkatalah Abbas tadi. Abbas bin Mirdas yang merawikan hadis ini, dia kata fadhahika Rasulullah sallam, maka Rasulullah pun tiba-tiba ketawa. Au qala tabassam, ataupun mungkin boleh kita katakan tabassam, Nabi tersenyumlah begitu. Faqala lahu Abu Bakar wa Umar, lalu berkatalah baginya Rasulullah sallam, iaitu Abu Bakar dan juga Umar tiba-tiba bertanya dengan Rasulullah, bi abi wa anta wa ummi, inna hazihi las-sa'ah in kunta tadhaku fiha faman ladzi adhakaka. Sesungguhnya kan, maka Abu Bakar dan Umar lalu berkata, saya sanggup menebus tuan dengan bapa dan ibu saya. Sesungguhnya inilah waktu tuan ketawa yang tidak pernah tuan ketawa sebelum ini. Apakah yang menyebabkan tuan ketawa? Apakah yang menyebabkan dirimu ya Rasulullah ketawa? Apa jawapan Rasulullah SAW? Adhakallahu sinnataka. Okay. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan kegembiraan yang menyebabkan tuan ketawa. Abu Bakar lagi lah, Abu Bakar atau Umar berkata lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan kegembiraan yang menyebabkan tuan ketawa. Lalu apa sabda Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, qala inna aduwallah iblis lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhazat turab wa ajala yahsuhu ala ra'si. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya musuh Allah. Sesungguhnya musuh Allah. Siapa yang musuh Allah? Iaitulah iblis, laknatullah. Lamma alima an Allah, tak kala mengetahuinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doaku dan telah mengampunkan bagi umatku, ahaza turab, lalu dia mengambil tanah ataupun dia mengambil debulah. Jadi tak kala iblis dapat tahu doa Nabi itu telah berkenankan Allah Subhanahu wa taala, lalu iblis laknatullah dia ambil tanah ataupun debu. Faja'ala yahsuhu ala ra'si, lalu dia menaburkan tanah atau debu tu di atas kepala dia. Ambil tanah tu kan, ni nak menunjukkan kepada rasa kecewa lah. Macam tu. Menunjukkan orang rasa kecewa. Dia ambil tanah tu, debu tu diletakkan di atas kepala dia. Menunjukkan simboliknya orang kecewa. Wa yada'u bil waini was-subur, lalu tuan-tuan, dan mendoakan kecelakaan serta kehancuran. Lalu dia mengambil tanah, menaburkan atas kepalanya dan mendoakan kecelakaan serta kehancuran kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adhakani ma raaitu min jazahi, maka ianya mengketawakan aku di atas apa yang aku lihat terhadap kesedihan yang berlaku kepada iblis tadi. Nampak? Jadi Rasulullah SAW pun tuan-tuan ketawa. Ketawa dia macam mana tak tahu, Allah alam lah, tak tahu macam mana ketawa Rasulullah ketawa tu. Tapi ketawa Rasulullah ni berlainan daripada ketawa-ketawa yang sebelum yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat pula menyatakan tabassam. Nabi tak ketawa tapi hanya Nabi tersenyum. Jadi sahabat pun Abu Bakar Umar pun tanyalah, ya Rasulullah, kenapa kau ketawa? Kenapa tersenyum? Rasulullah berkata, kan, musuh Allah iaitu iblis, dia merasa sedih dan kecewa apabila doaku telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Ini menunjukkan pada kita bahawa iblis ini memang tak senang duduklah. Tak senang duduk, dan dia sentiasa je lah ada usaha dan ikhtiar dia untuk menyesatkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Cuma bagi orang yang zalim tadi naklah dia bertaubat. Tak adalah Allah Ta'ala tiba-tiba mengampunkan dosa, tidak. Orang yang menzalimi orang lain, dia kena bertaubat ataupun berjumpa dengan orang yang kena zalim. Siapa orang yang dizalim tadi?
Siapa yang orang kerana dalam bab zalim pun ada beberapa peringkat juga. Ada zalim pada Allah, ada zalim pada diri sendiri, ada zalim kepada makhluk. Kalau zalim terhadap makhluk tu, antara syaratnya mestilah jumpa orang yang kena zalim dan minta kemaafan kepada orang yang kena zalim itu. Kalau seandainya orang yang kena zalim itu tidak maafkan kesalahan, maka begitulah keadaan dia, tidak ada maafkan. Macam tu. Lainlah kalau orang kena zalim tu, contoh dia dah meninggal dunia, tilailah. Itu antara dia lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara orang yang menzalimi dan orang yang antara dia dengan Allah Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam satu hadis yang lain yang ada serupa dengan hadis ini. Yang berbunyi unsur akhaka zaliman am mazlum. Bantulah oleh kamu akan kawan kamu sama ada dia kena zalim ataupun dia menzalimi. Bantulah kawan kamu sama ada dia buat zalim ke ataupun dia kena zalim. Lalu sahabat Rasulullah pun berkata, ya Rasulullah, yang patut kita bantu ni ialah orang kena zalim. Bagaimana pula kita nak bantu orang yang menzalimi? Lalu Rasulullah SAW pun jawab, hendaklah kamu bantu dia, mencegah dia daripada melakukan kezaliman. Itulah cara dia. Itulah cara dia, kamu nak bantu orang sahabat-sahabat kamu tu yang menzalimi terhadap orang lain. Baik, apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, galakkan memohon doa keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Arafah. Pada 9 Zulhijjah. Kemudian melakukan kezaliman ke atas orang lain boleh menjadi sebab terhadap penangguhan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat daripadanya, menuntut kemaafan dan pemulangan hak kepada orang yang dizalimi. Nampak? Kalau kita ada merampas satu orang, tanah orang, kita ada merampas ubi orang, kita merampas, ialah hak milik orang lain kita rampas, sepatutnya kita kena pulanglah pada orang itu. Macam tu. Kemudian Rasulullah SAW sangat mengasihi umat baginda Rasulullah dan sentiasa memohonkan kebaikan untuk umat baginda Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri seorang nabi ataupun seorang rasul, memang mereka sentiasa mendoakan umat-umat masing-masing. Kemudian iblis sentiasa suka melihat kemungkaran yang berlaku. Sebaliknya sedih dan berduka cita melihat kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada manusia. Masya-Allah. Itulah iblis. Kau nampak di kalau umat baginda Rasulullah ni buat apa saja keburukan, kejahatan dan sebagainya, dia seronoklah. Seronoklah tu, dia berdendang sayang dia tu. Joget lambatlah dia. Itu iblis. Tapi kalau seandainya umat baginda Rasulullah ni buat kebaikan, buat ketaatan pada Allah, dia pun duka citalah. Duka cita, sedih dan sebagainya. Tapi dia akan hantar pula tentera yang lain. Kalau tentera yang pertama tu gagal menghasut orang yang dia nak hasut tu, maka dia hantar tentera kedua. Yang lebih power lagi. Kemudian bila tak berjaya juga tentera kedua, dia hantar tentera ketiga pula. Lagi power lah. Macam tu. Itu sebabnya Rasulullah pernah bersabda, kan? Yang paling banyak diduga ialah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul di antara orang yang paling kuat diduga dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summa amsal fa amsal. Kemudian yang seumpama dengan dia lah. Itu sebabnya kita tengok orang-orang alim ulama ni biasanya dia akan diuji oleh Allah Subhanahu. Dan orang beriman tetap akan diuji. Allah SWT menyebut dalam Quran, "Hasibanna ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun." Adakah kamu menyangka kamu beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita lihat yang kedua, balasan orang yang berkemampuan namun tidak mengunjungi ke Baitullah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW qala Allah, inna 'abdan sahattu lahu jismahu, inna 'abdan sahattu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fi ma'isyatihi yamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ilayya la mahrumun
La yafidu ilayya la mahrumun. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ini pun termasuk hadis kursi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, qala Allah, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, innal abda, sesungguhnya hamba, innal abda, sesungguhnya hamba, sahatu lahu jismuhu, aku telah memberikan kesehatan kepada tubuh badannya. Sahatu lahu jismuhu, aku telah memberikan kesehatan kepada tubuh badannya. Wa wasi'tu lahu fi ma'isyatihi, dan aku telah luaskan akan kehidupannya. Wa wasi' alaihi fi ma'isyatihi, dan aku luaskan akan kehidupannya. Yamdi alaihi khamsatu awamin, kemudian berlalulah masanya selama 5 tahun. Berlalulah masa selama 5 tahun. Lam yafidu ilaiha, sedangkan dia tidak datang kepadaku. Tidak datang maksudnya tidak pergilah menunaikan haji ke umrah dan sebagainya. La mahrumun, maka dia termasuk orang yang terhalang. Maka dia termasuk orang yang terhalang daripada mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni merupakan hadis teguran daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mana-mana orang-orang yang diberikan kelebihan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segi wang ringgit, tenaga dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita ni tenaga okey, wang ringgit yang kurang. Tenaga okey, wang ringgit yang kurang. Betul tak? Tak pernah cukup, betul tak? Ataupun ngam-ngam je lah, saya kata ngam-ngam je Ustaz. Anak pun ramai, kan? Lepas tu nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar tu, bayar ni, macam-macam nak bayar. Jadi tak cukup. Jadi macam mana nak beri? Je tu. Jadi macam mana cara dia? Kan? Dia dalam konteks kita nak pergi haji ni, dia kena menyimpan dulu, baru gunakan. Lebih tu baru guna. Banyak nekalan kita ni guna dulu. Lepas tu kalau ada baru simpan. Itu yang tak dapat tu. Dia maknanya gaji tu kalau sebelum sampai kat tangan kita dah siap potong dah. Baru dapat terkumpul. Tapi kalau gaji dah sampai ke tangan kita dah keluarkan duit tu, nak masuk balik tu yang susah tu. Nak masukkan balik untuk tabung haji tu yang susah tu kan. Macam tu. Dia kena kan potong siap-siap. Potong siap-siap. Sebulan berapa tuan-tuan nak potong? RM150, RM200, kan? RM400, ikut pada pendapatan masing-masing lah. Berapa yang dia boleh potong. Zaman sekarang ni pun mudah kan? Boleh transfer je. Sebelum kita ambil duit tu, kita transfer lah. Kita mengaji ke, buat auto debit ke dan sebagainya. Kalau orang kerajaan kata dia dah boleh potong gaji. Semua boleh potong gaji kan? Mana duit tu belum sampai kita, duit tu dah siap potong dah. Macam tu. Dan duit tabung haji pun kalau kita desak kan boleh keluar kan? Boleh keluar. Duit tabung haji kalau kita desak nak pakai, boleh keluar. Tak ada masalah kan? Tapi kalau tak terdesak, tak payah keluar lah. Biarlah kumpul dalam tu. Biarlah. Sampailah cukup dia. Cuma kadang-kadang tak ada kota. Tu lah. Duit cukup, kota tak ada. Kota tak ada Ustaz. Nak kena tunggu banyak tahun pula. Tak tahu bila dapat lagi. Bolehlah keluarkan tu, pergilah umrah lah Ustaz Zamri ke kan. Pergilah umrah dulu. Nak pergi haji tak, bila dapat tak tahu. Macam tu. Maknanya syarat pergi haji pun mestilah sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan dan ada kemampuan. Kemampuan maknanya ada perbelanjaan, aman keselamatan. Lepas tu sihat tubuh badan. Kalau sihat tubuh badan pun lepas tu sihat tubuh badan, lepas tu tak ada perbelanjaan pun tak boleh kan. Dia mesti sihat tubuh badan. Lepas tu ada perbelanjaan, aman keselamatan. Lepas tu ada perbelanjaan yang anak bini kita tinggalkan itu. Lepas tu satu lagi ada kota. Satu lagi ada kota kan. Kan sihat tubuh badan pun, duit banyak pun, dalam tabung haji ada 30,000, 40,000 tabung haji. Tapi kota tak ada pun tak boleh juga tak pergi. Kecuali lah tuan-tuan ambil yang package swasta. Package swasta kan. Package swasta pun tengok kalau ada kota. Tak ada kota pun juga tak dapat bagi juga. Nampak? Jadi maknanya haji ni orang kata pilihan daripada Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala dah pilih tu, insyaAllah dia sampai dah tu. Dikatakan duyufur rahman.
Persilah tuan-tuan, duyufur rahman. Jadi kita lihat pada hadis tadi, sesungguhnya seorang hamba yang aku telah berikan kesihatan kepada tubuh badannya dan aku berikan keluasan kepadanya dalam kehidupan, namun 5 tahun yang dia lalui tanpa dia datang kepadaku, maknanya dia tak pergi melawat Baitullah, maka dia termasuk orang-orang yang terhalang daripada mendapat kebaikan. Maksudnya, maknanya kemudahan ada, kota pun ada, semua ada, tapi dia tak nak pergi dah. Tapi tempat lain okey ke? Mana? Apa ni? UK. Mana ni? Korea. Telefon mana? Brazil kan. Mana tempat-tempat lain tu mudah aja pergi, tapi dekat ke Kaabah Baitullah tu tak apa. Tapi sekarang ni tengah Covid, memang tak dapat lah. Minta maaf lah Covid ni kan. Tengoklah kalau selepas Covid ni, insya-Allah lah. Yang Covid itu pun hanya beberapa je yang dapat menunaikan haji yang itu, iaitu pun yang dipilih sahaja oleh Arab Saudi. Yang tidak terpilih tak dapat je. Itu. Tak tahulah akan datang ni tahun 2021 ni. Kalau tuan-tuan terpilih, ada perbelanjaan semua, terpilih lah. Kalau tak ada lah gitu. Baik. Jadi kita lihat pada hadis tadi, jadi Allah Ta'ala telah memberikan kesihatan kepada tubuh badan manusia, dan Allah Ta'ala ruaskan rezeki masing-masing. Kemudian selepas daripada 5 tahun dia tak pergi juga, maka dia terhalang daripada mendapat kebaikan. Baik, apakah pengajaran daripada hari ini? Pertama, mensyukuri nikmat kesihatan dan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji. Mensyukuri nikmat kesihatan. Sebabnya orang nak pergi haji tuan-tuan, kan dia kena ada 3 persiapan. Orang nak pergi haji ni kena ada 3 persiapan. Pertama, persiapan sebelum pergi haji. Yang kedua, persiapan di sana. Persiapan ketika mengerjakan haji. Dan yang ketiga, persiapan selepas menunaikan haji. Okay. Apa persiapan kita perlu sebelum pergi haji? Niat lah. Niat untuk menunaikan haji. Kan? Lepas tu kita melunaskan kalau ada hutang piutang. Kemudian kalau perlu kita buat wasiat. Maknanya segala. Kemudian satu lagi ilmu. Nak pergi haji kena ada ilmu, kena belajar. Itu sebabnya kalau pergi haji tu dia banyak kursus. Sampai 9-10 kursus kena ikut. Kalau tak kursus, nanti silap-silap nama tak naik lah. Nama tak naik. Lepas tu kemungkinan kalau pergi pun tak tahulah, cacah merebal kat sana, tak tahu apa. Sebab apa? Tidak ada ilmu. Mana satu benda kita nak buat ni mesti ada ilmu. Solat betul juga, nak buat kena ada ilmu. Haji, umrah pun nak buat pun kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana? Sah batalnya boleh ke tak boleh ke dan sebagainya. Benda-benda yang ditegah kat sana. Tak boleh buat. Kemudian ketika menunaikan haji. Pertama tadi sebelum pergi haji. Yang kedua ketika menunaikan haji. Ketika menunaikan haji pula ikut arahan. Ikut arahan kepada tabung haji. Jangan pandai-pandai gitu je. Walaupun tuan-tuan ada ilmu ke, tapi tak ikut arahan pun susah juga. Macam tu. Kena ikut arahan. Mutawif itulah kita kan, mustawif. Mutawif dia ada mutawif di lantai tu, kita kena ikut arahan dia. Jangan suka hati kita ni nak melontar. Mutawif kata melontar waktu sekian, tapi kita melontar waktu sekian. Jadi tak ikut arahan. Kemudian kita tadi ilmu kan. Kat sana ilmu pun penting juga. Bila sampai sana sudah tentu ilmu yang kita dah belajar tu kita praktikan. Okey. Lepas tu sana, habis sana bila balik daripada menunaikan haji pula, macam mana kita punya PL kita, sikap kita. Janganlah kita bila dah pergi haji ni perangai kita sama je dengan sebelum pergi haji. Sebelum pergi haji pakai kaos pendek. Lepas pergi haji macam tu juga. Kaos pendek juga. Belum pergi haji, sebelum pergi haji dulu beli nombor. Ya, selalu nampak kat kedai nombor tu dia muka kan. Lepas pergi haji pun nombor juga. Dah haji apa nama itu? Haji nombor. Jadi orang Kelah pun haji nombor kan. Nampak. Jadi kena adalah maknanya dari segi persiapan mental, fizikal, wang ringgit dan sebagainya. Dan pergi haji ni bukan nak beli belah.
Ada orang anggap pergi haji ni pergi beli belah. Itu yang buat balik macam-macam buat balik itu. Baik, kemudian salah satu bukti cinta kepada Allah Taala ialah menziarahi Kaabah bagi yang berkemampuan. Mengerjakan haji merupakan salah satu daripada rukun Islam. Dan menunaikannya buat kali kedua dan seterusnya adalah sunat pula. Dan haji ni pula dia ada beberapa pembahagian. Dia ada haji fardu. Ada haji fardu, ada haji sunat, kemudian ada haji badal. Dan dengarkan haji badal. Haji badal ni maknanya orang tu tak dapat nak pergi haji. Dia dah bercita nak haji, tak dapat pergi haji. Kan? Meninggal dunia, jadi dapat haji badal lah. Lepas tu ada haji apa lagi? Haji nazar. Haji nazar, orang tu dah bernazar. Lepas tu haji qada pun ada. Haji qada. Haji ganti. Okey, itu pembahagian haji. Kemudian haji pula tadi bila masuk kepada cara menunaikan haji itu pun ada 3 pula. Tadi ada 5 pembahagian haji. Lepas tu cara menunaikan haji pula ada 3. Dia haji tamattu' ada, ada, haji ifrad ada, haji kiran ada. Dia ada masanya haji buat dulu. Dan Malaysia ni biasanya orang kita ni pilih haji tamattu'. Maknanya buat umrah dulu, haji kemudian. Buat umrah dahulu, haji kemudian. Ada yang buat haji dulu, umrah kemudian. Ada yang buat sekali. Masa tu dia buat haji, masa itulah dia buat umrah sekali. Pembagian haji lah. Tawaf pun ada juga pembagian tawaf. Itu yang nak kena ada ilmu tu. Bila tak ada ilmu, susahlah, pening lah nanti. Macam tu. Meraban kat sana kan. Sesat, sesilap sesat. Orang pergi ke sini, dia pergi ke sana. Puas lah nak mencari kan. Selesai lah macam tu. Baik, kemudian galakkan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara-perkara berbentuk ibadah dan tidak sia-sia. Galakkan menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala berikan tadi kepada perkara ibadah. Contoh tadi menunaikan haji lah, kalau ataupun umrah. Gitu. Baik, seterusnya kita lihat bab kitab kematian. Dia masuk bab kematian. Kelebihan isbalik demam. Muka surat 73. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu da'a maridan wa ma'ahu Abu Hurairah min wa'kin kana bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshir fa inna Allah ta'ala yaqul hiya nari usallituha ala abdil mu'mini fid dunya litakuna hazzahu minan nar fil akhirah. Hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu ada maridan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari dia menziarahi orang sakit. Annahu ada maridan. Satu hari Nabi menziarahi orang sakit. Wa ma'hu Abu Hurairah min wa'kin kana bihi. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW itu, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama dengan Nabi lah masa tu. Dia jalan sekali dengan Nabi. Ziarah orang sakit tadi. Nabi adalah ia dengannya. Qala Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah SAW pun bersabda, Abshir. Abshir maknanya bergembiralah. Abshir, bergembiralah. Fa inna Allah Ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, hiya nari usallituha ala abdil mu'min fi dunya. Ianya apa ni tuan? Ianya demam. Ianya demam ataupun sakit tadi, marid kan. Ianya sakit ataupun demam, nari iaitulah apiku, usallituha yang aku timpakan ala abdil mu'minin kepada hamba-Ku yang beriman fi dunya di dalam dunia. Di dunia dalam dunia. Ianya sakit tadi ataupun demam itu kan, demam itulah apiku yang aku timpa akannya ke atas hamba-Ku yang beriman ketika hidup dalam dunia. Litakuna hazuhu minan nar fil akhirah, supaya dia dapat menggantikan bahagiannya daripada mereka di akhirat besok. Macam tu. Supaya dapat menghapuskan, salah satunya kifarah dosa lah.
Mengkifarahkan dosanya ketika besok di akhirat. Kenapa dia telah mendapat bahagian di dunia tadilah dengan sakit-sakit, kan, demam-demam dan sebagainya. Itu sebabnya dengan syarat. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat orang-orang yang demam itu kan mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala daripada dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan dia. Dan dia kena redha lah, kena dan sabar. Kadang-kadang tuan, masa kita sihat lagi lama berbanding dengan kita sakit. Kita sihat kan, dalam setahun kita sihat. Berapa hari kita sihat dalam masa setahun ni? Satu hari 360 hari kan. 360 hari. Kita sihat berapa lama? 300 hari. Contohlah 300 hari kita sihat. Kita demam berapa lama? Sakit kita berapa lama? 60 hari sakit atau demam. Atau sakit-sakit yang lain. So maknanya waktu kita sihat lagi lama berbanding dengan kita sakit. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, sakitnya lagi lama daripada sihat. Ada juga, tapi tak ramai lah. Tak ramai lah bilangannya. Paling tidak pun kalau kita masuk hospital pun, orang kata paling tidak pun orang kata seminggu, 2 minggu lepas tu aku dah sihat dah, balik rumah. Kecuali kalau orang sakit kronik yang susah sembuh dan sebagainya. Jadi masa dia sakit itu lagi lama lah. Jadi sakit itu salah satu cara kifarah. Allah Ta'ala nak mengkifarahkan dosa mana-mana hamba tadi. Supaya nanti bila dia meninggal dunia, dia datang kepadaku, kata Allah Ta'ala, dia datang padaku dalam keadaan dia bersih. Tiada dosa dan juga kesalahan yang telah lakukan. Jadi maknanya demam, sakit, kan, keuzuran dan sebagainya, itu semua adalah satu cara Allah Ta'ala nak membersihkan kita, mengkifarahkan kita daripada segala dosa-dosa dan kesalahan. Tetapi dengan syarat kita redalah dengan sakit-sakit yang Allah Ta'ala timpakan terhadap diri kita. Macam tu. Kerana semua di kalangan manusia ini boleh katakan semua ada sakit. Tak ada yang tak sakit. Semua ada sakit. Dan Nabi pun Nabi pun pernah ada sakit. Siapa kata Nabi tak pernah sakit? Nabi pernah disihir. Nabi pernah disihir. Nabi pernah makan orang kata daging kambing yang beracun, jadi diletak oleh Yahudi. Orang Yahudi letakkan racun kepada daging kambing yang dibakar. Sehingga kan memberi kesan kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata Nabi tak pernah sakit? Gitu. Nabi pun pernah kata. Dan Nabi nak wafat pun dalam keadaan menderita kesakitan. Gitu. Sehingga kan Nabi minta supaya berjana air. Kenapa Nabi minta berjana air? Kerana nak disapukan kepada muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa? Kesakitan tadilah waktu nak wafat, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Jadi pekah pengajaran daripada hadis ini, menziarahi orang sakit termasuk dalam salah satu hak seorang muslim kepada saudaranya. Kerana hak muslim sama muslim ni pun banyak. Salah satu daripada hak muslim ini, iza laqituhu fasallim alaih. Bila kamu berjumpa dengannya, bagilah salam dengan dia. Itu salah satu daripada hak muslim. Kemudian apabila dia sakit, kamu ziarahlah dia sakit. Apabila dia minta kita bagi nasihat, kita pun bagilah nasihat. Apabila dia bersin, dia mengucap alhamdulillah, kita pun sebut yarhamukallah. Itu pun hak muslim juga. Betul tak? Bila dia mati, kita sembahyangkan dia, kita hantarkan dia ke kubur. Ini pun hak muslim juga. Hak jiran lagi lain pula lagi. Hak jiran, hak muslim, hak orang kata sahabat-sahabat, rakan sejawat dan sebagainya, hak dalam kerabat, ahli keluarga pun masing-masing mempunyai hak-hak. Kemudian tidak mencela penyakit yang menimpa kerana kedatangannya boleh menghapuskan dosa dan juga meninggikan darjat. Nampak? Tidak mencela penyakit yang menimpa. Jangan kita cela. Kemudian mengembirakan hati pesakit dengan ucapan yang baik dan berbentuk optimis. Mana optimis ni maknanya berpandangan baiklah terhadap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. So sentiasa menggembirakan pesakit. Mendoakan dia lah. Paling tidak pun
Pada 3 hari sebaik-baiknya lah orang kalau sakit tu lepas 3 hari sebaik-baiknya kita pergi ziarah. Jangan orang tu dah sakit sebulan kan, dan orang nak mati dah pun nak pergi ziarah. Kita dah lama tahu dah tu. Kita dengar jiran tu sakit. Lepas 3 hari kita dengar je terus pergi tengok. Tu sebaiknya lah. Selagi mana dia masih sakit. Tapi kalau dia dah sihat tak payah tengoklah, tak apa. Tapi kalau dia sakit lagi lebih pada 3 hari sebaik-baiknya kita kena pergi tengok. Jangan dah sebulan, dah setahun orang sakit dah. Dah nak mati baru nak tengok. Ni orang kata tak ada adab lah kita dengan sahabat kita, kan, kawan kita yang sakit tadi. Baik. Kemudian yang kedua, Allah Taala suka pada hamba yang suka bertemu dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan 3 hadis kursi kita berkongsi, maknanya 2 hadis dalam bab haji dan 1 haji dalam bab kematian. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ni insya-Allah akan meningkatkan pemahaman kita dalam bab agama insya-Allah. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan, ada tak? Baik, tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sariqa wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wasi'an ya fatai alim nawlana qulubana bi nurin ma'rifatika wa faham ta'rifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.